Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, bahagian pengajian Al-Hadis dengan tajuk memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Kita akan lihat kepada hadis. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. Saya akan terjemahkan hadis ini sepatah-sepatah. Ani ataupun an bermaksud daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata. Apabila beliau berkata bermaksud Ibnu Abbas menceritakan. Ini bermaksud beliau telah mendengar hadis itu sendiri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ni'matani maghbunun. Ni'matani, dua nikmat, maghbunun, yang dilalaikan ataupun yang diperdayakan oleh manusia. Fihima kathirun minan nasi, oleh kebanyakan manusia. Dua nikmat yang sering dilalaikan ataupun sering terpedaya oleh kebanyakan manusia. As-sihhatu, iaitu nikmat sihat. Wal faraghu, dan nikmat masa lapang. Seterusnya kita akan lihat kepada intisari hadis. Intisari hadis bermaksud inti ataupun isi utama sesebuah hadis. Dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa kebanyakan manusia seringkali tertipu dan terpedaya dengan nikmat sihat dan masa lapang. Apabila mendapat nikmat sihat, kita sihat, tidak sakit kan. Jadi kita seringkali menggunakan nikmat sihat kita dengan melakukan perkara-perkara yang sia-sia, tidak beribadat, tidak memanfaatkan kesihatan yang kita ada untuk beribadat. Apabila kita sakit, kita tidak dapat beribadat secara optimum. Inilah yang dimaksudkan dengan mengabaikan nikmat sihat. Ataupun apabila kita sihat, kita makan bermacam-macam tanpa pantang larang, semahu-mahunya. Itu juga bermaksud telah terpedaya dengan nikmat sihat. Begitu juga dengan nikmat masa lapang, yang mana bila kita ada masa banyak, cuti yang panjang contohnya, kita menggunakan masa yang lapang itu dengan menggunakan ke arah perkara-perkara yang dimurkai Allah, ataupun kita mensia-siakan masa bermain game 24 jam contohnya, ataupun dia melakukan kewajipan tapi bermain game. Contohnya daripada 24 jam itu 20 jam digunakan untuk bermain game. Jadi perbuatan yang mana dimaksudkan dalam hadis sebagai lalai ataupun terpedaya. Usaha dan amalan akan menjadi sia-sia sekiranya meninggalkan suruhan agama. Apabila kita mempunyai nikmat sihat dan nikmat masa lapang yang banyak, kadang-kadang kita lalai dan leka, menyebabkan apa yang kita lakukan itu hanya menjadi sia-sia. Kerana apa? Kerana kita telah mengabaikan suruhan agama. Ketiga, manusia dituntut memanfaatkan masa lapang dan kesihatan dengan aktiviti yang disukai Allah dan Rasulnya. Jadi apabila kita mempunyai masa lapang dan kita mempunyai kesihatan yang baik, kita gunakanlah untuk perkara-perkara yang baik yang dapat memberi manfaat buat diri kita dan juga orang lain. Contohnya kita membaca buku dan kita berkongsi pengetahuan kita dengan orang lain, ataupun kita pergi ke masjid berjemaah, kita membantu ibu bapa dan sebagainya. Ini adalah merupakan perkara-perkara yang disukai oleh Allah dan Rasul.
Seterusnya, kita akan lihat kepada pengertian nikmat sihat dan masa lapang. Okey, apa itu sihat? Sihat adalah suatu keadaan seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan sihat, iaitu tidak menghadapi sebarang penyakit. Seterusnya, masa lapang. Masa lapang ialah seseorang yang tiada sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan. Okey, ini dapat difahami. Okey, apabila kita tidak ada apa-apa yang hendak dilakukan, kita mendefinisikannya juga sebagai masa senggang. Okey, jadi apabila tiada pekerjaan yang hendak dilakukan, ataupun selepas kita balik dari sekolah, balik dari bekerja, kita mempunyai masa yang terluang, itu juga dinamakan sebagai masa lapang. Okay, manusia berada dalam kerugian apabila tidak menggunakan nikmat sihat untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Okey, apabila kita diberi peluang, diberi nikmat yang banyak oleh Allah untuk menikmati kesihatan kita, untuk menikmati masa lapang kita, tetapi kita tidak melakukan kebaikan dan kebajikan dengan sesungguh-sungguhnya, ini menyebabkan kita berada dalam kerugian. Kerana kita akan kembali kepada Allah di akhirat kelak. Jadi sepatutnya ladang dunia ini menjadi ladang untuk kita bercocok tanam supaya kita dapat membawa hasilnya kembali ke akhirat kelak. Seterusnya, masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Inilah yang menyebabkan masa itu sangat berharga kerana masa tidak pernah akan dapat kembali lagi kepada kita. Seterusnya, masa diibaratkan sebagai emas. Emas kerana emas tidak pernah turun harganya, sentiasa naik-naik ataupun kita anggap sebagai sesuatu yang bernilai. Di dalam pepatah Arab pernah menyebut al-waqtu kas-saif. Okey, waktu itu atau masa itu diibaratkan sebagai pedang. In lam taqta'hu qata'aka. Sekiranya engkau tidak mendahuluinya, maka ia akan mendahuluimu. Bermaksud, sekiranya kita tidak cepat, mata pedang itu akan memotong leher kita. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada keperluan menjaga dan memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Okey, saya akan membaca hadis ini. An Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. La tazulu bermaksud akan tetap. Akan tetap. Kalau dalam hadisnya tidak akan berganjak lah. Akan tetap qadama, kedua-dua tapak kaki, 'abdin, seseorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala, sehinggalah dia ditanya, an umrihi, tentang umurnya, fima afnahu, pada perkara apa dia habiskan. Jadi Rasulullah berkata, pada hari kiamat seseorang hamba itu kakinya tidak akan berganjak sehinggalah dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, pada perkara apa yang dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu, dan tentang hartanya, dari mana dia memperolehi hasilnya. Wa fima anfaqahu, dan pada perkara apa yang dia belanjakan hartanya. Wa an jismihi, dan tentang tubuh badannya, fima ablahu, pada perkara apa yang dia gunakan. Jadi inilah yang menyebabkan kita perlu menjaga nikmat sihat dan masa lapang, kerana kesemua perkara ini akan dipersoalkan di akhirat kelak, iaitu umur, ilmu, harta dan juga tubuh badan yang kita miliki. Semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Seterusnya, kenapa kita perlu menjaga nikmat sihat? Yang pertama, Islam menyarankan umatnya menjaga kesihatan kerana segala aktiviti dan rutin harian dapat dilaksanakan dengan aktif dan cergas kerana bebas daripada masalah kesihatan. Jadi apabila kita mempunyai kesihatan yang baik, kita dapat menjalankan segala aktiviti kita tanpa tergendala. Kita dapat
melakukannya dengan pantas, dengan aktif, tanpa sebarang masalah. Kemudian kempen gaya hidup sihat, pemakanan berkhasiat dan aktiviti riadah membantu masyarakat kekal sihat dan proaktif dalam pekerjaan. Jadi sekiranya kita mengikut kempen untuk hidup sihat, makan makanan berkhasiat serta mengamalkan riadah akan menyebabkan anggota masyarakat itu berada dalam keadaan yang sihat dan juga dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Seterusnya, memelihara fungsi akal supaya manusia dapat berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif. Jadi, perlunya kita menjaga nikmat sihat ini supaya kita dapat menjaga akal kita supaya dapat berfikir dengan kreatif dan inovatif. Kerana bila akal yang sihat akan menyebabkan segala pekerjaan kita juga berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang bagus. Seterusnya adalah keperluan memanfaatkan masa lapang. Okey, kenapa kita perlu memanfaatkan masa lapang? Yang pertama, hargai masa lapang dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat kerana manusia yang bijak dapat menguruskan masa dengan betul dan berkualiti. Okay, pembahagian masa lapang yang betul merangkumi waktu beribadat, waktu belajar, beriadah bersama keluarga dan kawan-kawan serta aktiviti bersama masyarakat. Okey, jadi kita dapat bahagikan masa lapang kita ni untuk perkara-perkara ibadat, belajar, riadah dan untuk bersama keluarga ataupun bersama kawan-kawan kita. Jadi kita tidak akan menyebabkan masa kita dihabiskan dengan sia-sia. Seterusnya, kecuaian dan kegagalan menguruskan masa dengan betul mengakibatkan banyak urusan dan aktiviti tergendala. Ini disebabkan apabila kita suka menangguh-nangguh kerja. Kita ada masa yang lapang tetapi kita menangguh-nangguhkan kerja menyebabkan aktiviti tersebut tergendala. Bila kita mengumpulkan aktiviti yang tergendala itu banyak, akan menyebabkan banyaklah perkara yang tidak selesai. Seterusnya, kenapa pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah? Kerana bersyukur merupakan kewajipan seorang hamba mendidik diri menjadi insan yang tawaduk kerana sifat rendah diri dan tahu menghargai orang lain. Meningkatkan hasil produktiviti kerja kerana ingin mengekalkan kuantiti dan kualiti yang dimiliki serta dapat meningkat dan memajukan ekonomi negara kerana penglibatan dan sumbangan rakyat yang sihat dan berkemahiran. Okey, kufur nikmat adalah mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah atau menggunakan nikmat daripada Allah pada jalan maksiat. Okey, jadi ingat kufur nikmat itu adalah bila kita tidak menggunakan sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara yang betul ataupun kita menyalahgunakan nikmat. Contohnya menggunakan harta kekayaan untuk berjudi serta menggunakan kepintaran akal untuk menipu. Okey, ini adalah contoh bagi kufur nikmat. Seterusnya, pengajaran hadis. Okey, saya hanya akan beri 2 di sini. Okey, pengajaran hadis kita mulakan dengan kita mestilah, kita wajiblah, kita hendaklah. Okey, kita mestilah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengurniakan pelbagai nikmat kepada kita. Seperti nikmat sihat dan masa lapang. Okey, jadi jika kita ingin menjawab soalan, kita tambah kabus iaitu kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kita mestilah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengurniakan pelbagai nikmat kepada kita seperti nikmat sihat dan masa lapang supaya kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Kedua, kita mestilah memanfaatkan nikmat yang diperolehi dengan sebaik-baiknya supaya, okey, ini saya letakkan supaya tidak mengundang penyesalan pada masa hadapan. Okey, pengajaran hadis kita boleh tambah sendiri mana-mana yang bersesuaian dengan apa yang disebutkan dalam hadis dan kita boleh kaitkan dengan situasi semasa. Okey, semoga pengajaran sedikit sebanyak pada hari ini dapat difahami dan memberi kebaikan. Semoga kita sama-sama mengamalkan apa yang dituntut di dalam hadis ini, iaitu sentiasa memanfaatkan nikmat sihat dan juga masa lapang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.